Hai guys, kembali lagi dalam episod kedua dari Thoughts from the Past. Okay, so Assalamualaikum guys. So hari ni kita ada tetamu istimewa. Tapi sebelum tu, saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Maggie. Dan saya Ali. Dan kami adalah moderator anda pada episod kali ini. Jadi hari ini kita akan interview satu guest yang sangat special lah kan, Mel? Yes. Okay, so boleh perkenalkan diri? Okey, perkenalkan nama saya Danish Anasia Taufiyah dan saya merupakan Presiden College ke-13 lah. Dan sekarang ni merupakan jawatan lain adalah sebagai speaker untuk Sekretariat Presiden College. Tak cikar boleh. Tadi kan tak betul kan? Sekolah menengah lebih sikit. Okay, so pada awalnya waktu saya sekolah rendah lah kan, waktu sekolah rendah saya dulu ada dua sekolah. Sebab saya first saya sekolah pagi, saya sekolah Tafa, and then petang saya sekolah Cina. Saya form 1 form 2 dari satu je dulu. Oh, pagi cover? Pagi kat Cina, petang Cina. Terbalik lah kita orang. Kita orang, saya bercina lah. Biasa pagi tu kan? Cover pagi. Cover pagi. So bila pagi dah habis dengan cover, so Cina. So saya belajar dua budaya. So belajarlah budaya Melayu macam mana, budaya Cina macam mana. Dan korang pun tahu kan saya adalah mix Chinese and Malay. So ayah Chinese, mak Malay. So bila belajar bila campur budaya ni, dia jadi macam kita belajar something yang different. Ada Cina punya adat lain, budaya lain. Ada yang Melayu lain. So kita belajar, anyway kita besar, kita belajar benda yang berbeza. So bila dah masuk bila dah masuk tahun 1, tahun 2, tahun 3 kat sekolah rendah. So masuk sekolah menengah. So menengah saya bilang tu lah. Time tu mengajuk, tak nak keluar kereta. Tiga kawan lama kan. Ya, lepas tu semua abang-abang semua dah sekolah menengah tempat lain. Saya pun tak nak sekolah rendah kat situ lah. So nak ikut juga abang-abang kakak semua. So pergilah kat sekolah menengah. Sekolah menengah dekat Bangi. So dekat sepanjang kat sekolah menengah tu saya masa kat sekolah, saya masuk form 1 form 2 saya tak belajar akademik. Saya tak belajar akademik. Saya belajar syariah je. Form 1 form 2. Form 1 form 2. Sebab dia punya program dia selama 2 tahun. Kalau nak lebih tepat dah tahfiz. Tahfiz. Boleh lah silakan. So tahfiz selama 2 tahun lah dekat situ. So sepanjang tahfiz tu lah sebenarnya saya belajar banyak benda. Situ dah belajar lagi. Dan lah ada istilah-istilah dekat asrama tu belajar time tu lah. Time tu belajar sebab kita tentang tahfiz tu, kita belajar memang 100% hafal Quran je. So selama 2 tahun, tahun pertama 15 juzuk, tahun kedua 15 juzuk. Supposedly seperti macam tu. So Alhamdulillah dapatlah habiskan setahun 11 bulan. Masya Allah. Setahun 2 bulan dah habis. Saya 11 bulan. 11 bulan. 3 bulan, 3 tahun pun. Tapi itulah panjang lah proses dia. Ada kawan saya ada legend dekat situ. Sini-sini lah. Dia tahfiz setahun je. Satu tahun guys. 1 tahun je. Tapi dalam setahun tu dia fokus setahun Quran. Lepas tu 7 bulan je hafiz. Wow. 7 bulan je hafiz. So memang laju lah. Dia memang tak tahu macam mana dia hafal. Kuat sangat ingatan dia. Anugerah lah orang kata. Ya betul. Dan itu memang anugerah dia lah. Sebab dia dapat rezeki selama tahun dapat habiskan 30 juzuk. So bila dah habis sepanjang dekat asrama apa semua, time itulah masa first year saya jadi junior, second year saya jadi senior lah. Dan itulah saya jadi ketua dom. Tu first time jadi ketua kan. Semula jadi ketua kan. Dia jadi ketua dom. Starting lah. Tahu dulu saya masa sekolah masa kat tahfiz tu, saya kan kat sekolah kan ada yang light off kan. Malam 11 masih light off kan. Time tu saya strict tau. Saya memang strict. Saya tu saya cakap 11 siapa tak dekat dom, memang kat luar kena jack stern. Garang. Presiden ni. Dulu memang garang. Kita memang strict, kita ikut peraturan apa semua. And then adalah beberapa lambat kan. And then once dah sebulan buat macam tu, dia orang makin akan cakap lah.
And then satu lagi, ini kerja gila saya buat lah. Saya biasakan patutnya pukul 11 dekat katil apa semua, tapi saya akan ronda pada pukul 1 pagi, 1 pagi ke 2 pagi. Siap ronda. Saya ronda lah, tengok keadaan apa semua. Sebab saya memang tengok bilik, setiap bilik. Setiap bilik memang dah tidur tak. And then bila dah tengok semua bilik, okay sebelum tidur kan. Tapi ada benda saya macam mata kan tu, dia macam tak berhenti kat dengan bilik-bilik diorang ni. Bilik kan mesti sepah. Memang kena. Pagi tu juga, pukul 2 pagi tu, saya spray diorang dengan air spray. Saya spray tu kan. Diorang siap bangun, sebaik bilik lah, buat bilik, kena kemas baru boleh tidur balik. Dia memang bangun lah, dah spray dengan air. Kalau kita memang air kena sembuh lah. Dan tu macam kita memang strict dengan dengan peraturan dan sebagainya. Kita dah pastikan sebab tu dah nak didik kawan-kawan bentuk dia kan. And then bila dah habis fasa dekat dalam tahfiz tu, masuklah sekolah menengah. Maksudnya bila masuk sekolah menengah, itulah saya 10 tahun. Sebab saya first form 1, form 2, form 3 saya masuk form 2 tadi. Faham tak? Yelah kan sebab tahfiz kan so dia tak belajar syariah kan. So bila tahfiz takkanlah nak PTK terus. So turun 1 tahun untuk belajar ni lah, form 2 akademik betul. So bila dah habis akademik, form 1, form 4, okay, masuklah time PKP. Time PKP ni saya suka. Saya suka PKP. Saya suka PKP. Untuk teman-teman semua, saya suka PKP je. Sebab time PKP ni dia banyak benda yang saya buat dalam tu. PKP tu dalam setahun dia kan. Setahun kan. Okay, so dalam masa setahun tu, apa yang saya buat, pertama sekali masa awal-awal tu, memang bosan lah. Memang sebulan awal tu memang bosan. Sebab belajar online apa semua kan, memang tak best lah. Memang tak best. And then, tadi tu dah tiba abang ajak belajar buat bisnes. Tadi tu buatlah bisnes online. Memang tadi tu buat bisnes online, tadi tu buat fitness lah. Dia jual main kat Facebook semua. And then belajar buat closing, belajar buat sales, buat marketing, buat poster. Memang tadi tu juga lah, belajar semua benda. So, memang belajar, dapatlah buat sales time tu. Time tu Alhamdulillah bila buat sales selama berapa bulan lah, 5 bulan kot. Untuk tahun tu, saya dapat 60k sales. Time tu dalam usia yang macam tu. Time tu waktu form 4. Dah boleh beli Azia. Itu sales. Itu sales. Saya belum lagi. Boleh lagi profit. So time tu, sebab kita belajar lagi kan. So apa-apa pun kita dah refer kat abang kita sendiri. Okay, so bila dah habis belajar marketing apa semua, masuk fasa kedua, PKPD satu lagi kan. Masuk PKPD. Time tu dah slow lah buat bisnes. Buat benda lain. Bosan lagi. Buat benda lain. Ambil angin baru. So rasa macam nak buat something else. Tapi sebab time tu dah dekat SPM. Sebab form 4 dan form 5 kan. Dekat SPM, so benda fikir apa yang kita boleh, something yang kita boleh belajar ataupun kita boleh improve diri, tapi at the same time kita dapat kenalan kita dapat belajar secara bukan tengok depan. Faham tak? Belajar dekat buku, belajar dekat meja macam tu. So time tu saya terinspired dengan 2 institusi ni lah. First adalah tuition. Sebab dia buat online, and then bila dia buat online, dia cara dia approach orang tu memang menarik lah. Then dia buat kelas. Saya macam wonder kenapa dia orang boleh buat kelas kan, dia boleh buat kelas online free tapi hampir 1,000 orang join, 2,000 orang join. Saya macam terkejut lah, macam mana dia orang buat. Okay, so saya macam time tu korang main Telegram tak? Main Telegram. Okay, main Telegram tu kan. Okay, time tu Telegram tengah peak. Time tu Telegram tengah macam apa-apa notes, apa-apa pasir paper semua dapat daripada situ, betul kan? Okay, time tu saya masuk juga. Okay, time tu lah saya start masuk dan try. Sebab saya inspired dengan tuition kan, dia buat kelas free kan. Okay, time tu saya belajar macam mana dia orang buat. So saya pun buatlah sendiri. Melalui Telegram lah. Melalui Telegram lah. Okay, so buatlah sendiri, buatlah kelas sendiri dan sebagainya. Okay, start dia, awal-awal start macam terkejut lah. Boleh ke nak buat benda ni kan? Sebab kita memanglah nak ajar free, tapi takut ilmu salah, kita nak ajar salah, and then macam mana nak sampai penyampaian kita ni adalah betul atau tidak. So apa saya buat, contohlah time tu saya ajar kimia. Okay,
first topik yang saya ajar adalah redox. Tahu redox? Okay. Reduction and oxidation kan. Okay, so masa tajuk tu saya dah tahu. Masa belajar, dah faham dah sampai Z. Tapi apa yang saya nak cater time tu adalah macam mana cara menjawab SPM. Sebab orang mungkin dah faham oxidation apa, reduction apa, dah faham. Tapi cara jawab tak faham. Soalan tu. Betul. So apa saya buat, sebelum saya nak buat kelas online free tu, saya buat saya macam bertalaki orang panggil dah. Bertalaki maksud saya berguru lah. Saya berguru time tu online lah. Saya buat online dengan cikgu saya sendiri. Saya cakap buat online boleh tak cikgu ajar saya macam mana saya nak jawab soalan ni yang style SPM punya style. Supaya saya ajar memang format tu adalah format SPM. So bila saya memang dah belajar dah. Buat ni. So saya selama 2 jam tu saya belajar untuk topik redox je. Cara menjawab. So saya belajar, saya ajar balik dekat cikgu saya. So sebab cara faham, sebab paling mudah untuk faham adalah kita mengajar orang. Betul lah. So time tu lah saya mengajar orang supaya saya mudah faham. So saya tak dah faham cara belajar, duduk meja, study semua kan. Saya tu rasa macam bosan. So buatlah something else. So bila dah buat, so korang boleh check dekat dalam channel Telegram. Cuba search SPM kita punya. Ada lagi ke sekarang? Hidup lagi sekarang? Hidup lagi tapi tak aktif lah. Dia tak aktif lah. Tapi kat situ boleh tengok apa aktiviti program yang saya buat. SPM kita punya. Dulu saya tu achieve sampai berapa 6,000 members dalam. Memang ramai lah. Memang ramai yang tu. Dalam masa berapa tahun? Sekejap je, 3-4 bulan je. Bulan 6,000. So dari tu memang aktif gila lah. Kita memang kreatif, kita nak buat program member pula classmate pula support kan. So saya ajar kimia, dia ajar fizik, ada ajar advance. Ada banyak. Dia macam satu MC Macam MC Plus lah. Business model. Macam MC Plus macam PTDI lah. Memang tadi inspire daripada orang juga. So kalau perasan poster-poster pun ikut cara diorang juga. So belajar buat benda tu. Bila dah belajar buat SPM kita punya, buat kelas pertama, saya terkejut. Saya ajar redox tadi kan. So bila ajar redox, pertama saya buat satu meet. Saya buat kat Meet lah, Google Meet. So bila saya buat Google Meet, kan berapa limit untuk Google Meet? 100. Saya terpaksa buka 3 Google Meet. Ramai sangat. Ramai sangat tu. Ini memang berantakan ni, memang best ni. So buat lagi. Lepas tu tambah lagi slot program. First memang kita buat seminar. Tambah buat voice chat. Kan kat Telegram boleh buat voice chat kan. Voice chat tu buat kira macam podcast lah. Buatlah podcast. Ada sekali tu kita buat podcast. Kita panggil orang luar, kita panggil tahun lepas. So kita banyak topik yang kita bincang dalam tu lah. Ada pasal mental health, ada pasal kejayaan, pasal apa nak capai pasal SPM dan sebagainya lah. So bila dah habis sepanjang proses-proses tu, rasa macam dia menarik lah. Dia something else yang bukan datang daripada pelajar-pelajar lain. Sebab ramai je sebenarnya dekat Telegram, dia aktif buat notes, aktif buat sharing apa semua, tapi tak ada yang buat sendiri, yang buat kelas. So kita buat something else yang different sikit. Macam mana nak cater ataupun macam mana nak tarik student-student ni untuk belajar sekali dengan kita. So dengan cara ni nampaklah yang awalnya nampak macam 50-50 lagi kita. Tapi bila once kita dah nampak memang ada potensi untuk grow, buat ajak orang lain buat projek semua. Lepas tu buat podcast pula ada buat masa Ramadan, kita buat 10 malam terakhir. 10 malam terakhir, setiap malam kita buat podcast. Macam tu. Lepas tu habis je SPM kita punya, kita pasal saja kan, niat kita yang mana nak sampaikan, nak inspire orang. Lepas tu kita nak bagi ajar, sebab kita dah ajar, memang dah ajar admat, dah ajar fizik, dah ajar kimia. Kita auto faham. Kita yang SPM ni auto faham. Sebab kita ajar student to student, for student to student. Kita tahu student tu tahap kan. So bila kita dah tahu dah student dah faham cara apa semua, so orang boleh follow je, copy paste je apa yang kita dah buat. And then bila dah habis SPM kita punya tu, tiba-tiba terkejut lah sebab time tu dah habis program, dah habis sekolah dah.
macam kita buat asal saja untuk buat kita sendiri, and then tak sampai tak terfikir pun akan dapat benda ni, which is waktu hari graduasi kan, sekolah ada graduasi kan. Dan itu juga dapat result SPM, dan itu juga dia bagi award lain. Tiba-tiba saya dapat satu award tu, award sukarelawan. Tokoh sukarelawan tu. Macam okay. Maksudnya dia satu benda yang memang berimpact untuk dapatkan satu tokoh dah sendiri. So itu perjalanan lah daripada awal saya sekolah rendah, and then sekolah menengah dan hinggalah kat sini lah. Pasum lah. Pasum. Ya, Pasum ada cerita juga. Pasum menarik juga. Ada sini Pasum ke? Ada Pasum? Ada ke Pasum? Ada juga kat sini. Okay. So, time Pasum, saya Pasum saya ambil fizikal. Saya fizikal. So, Pasum, okay, kalau saya fizikal ni, dia ada satu subjek ni. Subjek nama programming. Saya jenis yang lemah sikit lah. Subjek kira bagi saya adalah programming. Sebab itu buat coding semua. Saya tak adalah 100% suka sangat subjek ni. Tapi perlu fokus jugalah untuk buat. So pada awalnya, tapi dalam masa sama saya tak belajar 100%. Saya buat something je. Saya tak duduk diam. Saya tak duduk diam. Bosan juga. So dalam masa sebulan tu, apa yang saya buat? Pada awalnya lah Pasum, saya create satu, saya nampak lah time tu culture dekat dalam Pasum adalah naik basikal. Saya tahu kan? Saya dapat tahu. Okay, so bila dekat dalam Pasum, memang culture dia adalah naik basikal. Sebab daripada KK11 sampai ke dekat je kan. So naik basikal lah salah satu option nak cepat kan. Okay, so time tu saya tak basikal, tapi saya macam basikal ni, kita tahu ramai yang buat basikal, owner-owner buat basikal. Adalah beberapa owner. Kemudian apa kata, what if kalau kita sewakan basikal orang? Saya sewakan basikal orang, so saya kumpulkan lah. Saya macam panggil stakeholder tak ada stakeholder kan. Macam ni lah, investor lah dekat mana nak punya basikal. Tapi kita pitching kat dia. Kita pitching kat dia, okay, nanti kalau ada profit kita akan bagi lah kat orang. So time tu bila buat, nama dia adalah Bawa, nama dia. Bawa. Sebenarnya adalah basikal sewa lah. So bila saya buat basikal sewa tu, nampaklah sambutan pada awal memang sangat memang best lah. Nampaklah orang memang college ni memang sambut lah. Sebab itu masuk kan. Lepas tu makin lama makin seru, sebabnya time tu ada banyak isu. Ada basikal tiba rosak dan sebagainya. So kita tak nak sambung secara terus lah sampai habis tu kan. So dah habis satu bawah tu lah, kita buat bawah. And then bila dah habis bawah tu, masih lagi, time tu lagi 3 bulan je baki Pasum. 3 bulan masa macam, apa boleh buat, study je lah kan kawan. Tapi rasa bosan juga. Dia tak duduk diam. Betul bosan. Tapi memang tak duduk diam. Rasa macam, kita nak buat something else. Apa lagi yang orang, time tu nak study lah. Kita fokus kat situ pula, target market kita. So macam mana kita nak buat something, kita nak cari students ataupun kita nak tackle students waktu diorang study. So fikir okay, mungkin kita ni buat dessert. Itu kita buat dessert. Apa dessert? Senang tengoklah Shopee. Tengok Shopee apa yang menarik kan. Tengok apa dessert, borong semua dijual kan. Tengoklah, okay, nampak Cokoja. So Pak ambil Cokoja, Pak fikir terus, buat stiker terus, fikir terus brand, Pak buat terus jual. So tentulah jual nama brand Yaki lah. Saya masih ingat. Kan ada orang promokan group nama Dennis Anas. Guru kan? Ya betul. So itulah dia perjalanan saya sebagainya lah dekat sekolah rendah, sekolah menengah sampai Pasum. Terus sekarang dah degree. Sekarang dah di tahun terakhir lah. Tahun terakhir. Ya. Gitulah. Jadi kita perlu tahu sikit sebanyak tentang perjalanan hidup kita punya tetamu istimewa kita hari ini. Jadi sebelum kita berehat, saya ada satu lagi soalan untuk ini anda siap. Soalan ni macam tadi Dennis kata dia sudah pernah jadi sekarang tengah presiden dan speaker untuk SPK. Betul. Jadi apa lagi jawatan-jawatan yang besar yang Dennis pernah pegang sepanjang degree ni? Sepanjang 5 tahun, sekarang semester ke-5 Betul. Sepanjang 5 semester ni. Okay, so saya masa first year, saya ada aim saya sendiri tau. Waktu Pasum lagi saya dah letak aim ni. Okay, so waktu Pasum, aim saya adalah, saya terkejut, saya macam, saya tak tahu nak jadi apa. Sebab saya dulu dalam sekolah, saya tak adalah terlampau aktif.
macam sangat. Tapi saya dulu time sekolah pun saya merupakan BKP lah, Badan Kepimpinan Pelajar, bahagian PRS. So bila masuk sekolah PASUM tu saya cuba bawa diri saya ada di dia lain. So first yang saya buat adalah saya try dalam malam kebudayaan PASUM. Time tu. Okay, so time tu apa yang saya buat, saya jadi MC. So time tu dapat MC form lah. Okay, so bila orang memang dah kenal lah, okay, Denny Syap MC time tu masa PASUM. So bila ada orang panggil buat MC, time tu sikit lah macam adalah jodoh sikit. And then saya dekat orang rapat juga time tu, nama dia Adam Razali. Saya rapat dengan dia lah. So saya sembang dengan dia, cakap dengan dia apa aim kau dekat degree. So cakap lah aim dia time tu nak try untuk dapatkan jadi MC paling tinggi dekat UM. So MC paling tinggi adalah istilah convocation lah. Istilah convocation. So maksud time PASUM memang dah letak aim tu lah. Dapat tak dapat tak tahu cerita. So okay, bila dah target, lepas tu ada orang sini cakap, kau ni memang gila lah. Kau memang gila, macam mana kau nak pergi ke arah tu? Kau dah lah berpasung, asasi. Macam dia macam out of mind, macam mana kau boleh nak capai benda tu? Okay, so bila masuk first year, saya pernah terus jadi pengarah projek di KT2, Sekolah Niaga. And then lepas habis tu saya banyak first year sebabkan saya dah aim untuk MC. Saya banyak job program yang semua MC. Sebab aim saya MC saja. Dia once orang dah tahu, betul. Saya akan fokus niche saya. Sebab saya dah ada fokus dah. Okay, first year saya nak buat niche saya adalah MC dalam UM, any event. So jadi Festcom, MC Festcom, MC Friendster juga. So MC KT2, MC UM. Itu memang time first year. Semua orang target first year. Dan masa ni boleh lagi dapat istilah convention. Tapi kita buat networking lah dengan diorang kan. Kita buat networking. Ya, betul. Saya buat sikit. So sampai dalam tahap dapat open application untuk nak buat MC. So bila time tu apply, then terus dapat. Dan itulah alhamdulillah. So bila masuk second year, saya terus jadi pemuda syariah mahasiswa yang kali pertama, terus jadi Kolej 13. Terus jadi 13. So kira-kira batch yang pertama degree, dan batch yang pertama PM, batch pertama JTK. Semua batch pertama. JTK sebelum ni. Ya, JTK sebelum. Kemudian dah PM semua, habis PM fokus lah pula jadi JTK. So JTK jadi pengarah projek untuk projek misi kemanusiaan Sabah. So Fly Sabah lah. And then at the same time itu sebelum ni pun join juga MKTB Sekram, misi kemanusiaan Tempatan Borneo. And then lepas daripada tu, habis daripada tu fokus on PM kali kedua. PM kali kedua jadi KPM lah pula. Okay. So bila dah habis KPM, habis dah MHS 25-26, okay, jadi pula presiden. Itulah cerita dia. Sekarang presiden yang kedua lah, tak boleh sekarang ketiga. Presiden yang kedua. Itulah, kita pun dah tahu lah perjalanan dia daripada sekolah rendah sampai lah ke hari ni lah. Sampai hari ni Messi ni dah besar. Sekarang kita dah apa Medi? Okay, so untuk soalan seterusnya, pernah tak dalam hidup jumpa orang yang orang kata apa, yang yelah, dalam perjalanan hidup kita kan ada yang bukan semua orang suka dengan kita, betul tak? So macam mana handle dengan orang-orang yang orang kata bitter lah untuk stick dengan kita? Okay, saya pada awalnya saya ada masa time dia benda ni, any organisasi sebenarnya ada benda ni. Saya pergi masuk program ni ada, program ni ada, tapi macam mana kita handle adalah kita balik pada kita macam mana kita reflect jawapan-jawapan dia. Contohlah dia minta pandangan, and then kita bagi pandangan, adakah pandangan tu suitable dengan dia. So macam mana kita nak counter dia adalah macam mana kita nak handle apa masalah ataupun apa concern dia. So once kita tahu apa concern dia, kenapa dia nak pilih A daripada B, kita malah apa concern dia semua. Okay, ayat yang kita nak bagikan kepada dia adalah kita based on counter apa ayat yang dia nak. Kalau tak, nanti kita akan kena balik. So untuk memudahkan ataupun untuk cara nak atasi masalah dengan orang seperti itu, saya fokus on, sebab saya memang strict fokus on kerja. So bila ada pengajian, kadang saya tak ambil
tak adalah ambil kisah sangat. Sebab kadang-kadang ini dia boleh jadi suara-suara netizen, faham tak? Kan? So saya kadang-kadang ambil juga dia punya concern, tapi dia tak ada terlampau ambil dalam. Betul, saya tak sampai tak emosi apa semua. Pada saya down. Just dengar Dengan begitu, lepas tu kalau benda tu betul, then kita apply. Oh, why not? Sebab kadang ada betul juga apa yang dia cakap. So kita kena tengok balik apa kesan ataupun impact of apa yang dia cakap. Adakah ada yang baik, ada yang buruk. So yang baik kita ambil, yang buruk tu pulang pada dia lah. Begitu. Terima kasih atas jawapan Dedi. Jadi mandakan kita dah penat bercakap, kita berehat seketika. Nanti kita akan kembali lagi ke dalam Thoughts from the Palace. Okay, so welcome back to Talk from the Palace. Okay, so untuk sesi kedua ni kita bersama guest kita lagi, iaitu Ya. Dan soalan yang saya akan ajukan adalah apa dalam sepanjang kehidupan Jap ni kan, apa keputusan yang paling berani yang Jap pernah buat as a leader dan sampai sekarang rasa bangga sebab keputusan macam tu? Ada banyak. Banyak kejayaan. Dia bukan as a leader pun sama, as a kita personal pun ada sebab buat decision kita kan, kita nak pathway, kita nak pergi ke mana semua. So ada satu tu, okay, ni sebelum saya buat as a leadership punya bahagian lah bina kan, masa PASUM. Okay, masa PASUM kan masa degree, kita kena isi apa nama dia? Autonomi. Okay, kita ada dua, autonomi dan juga UPU. Okay, UPU kita isi lah biasa kan, ada banyak. Tapi autonomi kan boleh isi apa tu? Tiga. Saya tak ingat, mungkin 8 tu saya kan? 8. Time tu saya buat keputusan. So saya tu time tu dah macam tak fokus pada sains lah, memang tak minat sains. So fokus on, ni mumpul dari saya lah kan, saya fokus on finance, business dan sebagainya. So dalam pilihan tu autonomi, saya pilih satu je. Satu je saya letak, saya tu letak alur bina terus. Apa yang saya nak, memang nak. Kalau tak dapat memang ke UM lah. Lepas kan, sekolah je lah. Memang ke UM. So itu adalah satu first yang macam kita letak 100% tawakal je. Jadi kalau dapat, tak dapat memang luar lah. So bila buat keputusan tu, time tu saya macam, betul ke keputusan ni kan? So, tapi at the same time masa pasal pun kita dah belajar apa semua, kita dah tengok kita dah tengok YouTube, belajar dari YouTube semua. So kita buat keputusan, okay, kita nak ni, memang stick fokus on ni sahajalah. Dapat tak dapat cerita lain, tapi kita nak ni. So itu adalah satu masa awal-awal lah saya jadi ni lah, awal-awal pemilihan yang saya buat. So time, okay, as a leadership pula kan, keputusan yang mungkin ni adalah berat. Bagi saya dia adalah berat, tapi at the same time dia ada benefit juga untuk time tu KPM lah. KPM. Okay, macam mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Masa KPM, kali itu kan kita kena duduk kat college tu lah selama 40 hari tu lah. So masa tu saya dapat call daripada HCP untuk saya kena handle MSS dekat China, Yunnan. So dia fikir, dan tu lagi 5 hari sebelum MSS start. Last minute juga. Last minute, memang last minute. Kena handle lagi. Ada dua MSS. So MSS dekat Yunnan, MSS kat sini. So macam mana? Adakah nak pergi tak? Nak pergi atau tak? Kalau HB memang dah panggil lah untuk pergi bantu MSS sana. And then dekat sini pula macam mana? Adakah diorang boleh gerak dan sebagainya? Call lah parents semua, call beritahu sedikit, bagi tahu HOD time tu juga, bagi tahu pengetua okay tak kalau saya pergi semua. Sebabnya masa yang sama saya pergi, kan saya KPM, TKPM saya tak ada juga. Ya betul. TKPM tak ada juga. Dia pula pergi apa dia pun. Ada itu juga. So adakah ini keputusan macam betul tak kita buat ni kan? Sebab time tu dekat Kolej 13 bukan ada isu, cumanya macam bahagian logistik ada lagi tak settle. Sebabnya bahagian HP banyak sangat benda kan. Okay. So saya buat dengan berani. Apa yang jadi saya pergi juga. Sebab first dia adalah satu benda, dia macam satu opportunity saya. Kedua adalah saya makin rapat dengan HP. Sebabnya kenapa saya ambil keputusan ni adalah time tu juga waktu saya bisa jumpa dengan pegawai HP masa pergi dengan ni. So sekarang dengan Prof Zamri dengan semua sekali. So time tu juga saya cakap apa yang saya nak sebagai Kolej 13. Saya minta apa saya nak ni, saya nak tu, saya nak baca lampu, saya nak ada kemah semua.
semua lulus Alhamdulillah. Wow. So itu memang rezeki lah. Sebab saya tak expect benda tu dapat. Cumanya kita try saja kan. Try je lah. Okay, dapat tak dapat. Sebab time tu memang dah sembang dengan HCP. Lepas ni HCP saya tekan benda ni bagi HCP saya tekan. Tapi dia tak buat tu KK13. Dah buat permohonan, dah buat helpdesk. Tapi benda ni tak jalan. So bila saya pergi sana, duduk dengan orang, bincang semua dengan HCP, boleh tak saya nak ni sekian. Alhamdulillah diorang terus call pihak JHB, pihak yang berkaitan lah, call, okay, terus saya nak benda ni siap esok juga. Wow, lampu jalan settle. And then bahagian HCP settle, kewangan settle. So itu satu keputusan yang saya buat berani juga. Sebab saya tinggalkan anak-anak buah saya. Sebab saya sayang anak-anak buah saya boleh tak, sebab keputusan still saya kena buat. So bila sebab saya boleh contact lagi lah kat China. So bila boleh contact, then call je lah, apa isu call je. So time tu juga saya tak dapat join ni DOC. Ya, time tu siapa associator tadi yang mengundi untuk ni. Ya, betul. Nak macam mana dengan dia tu dulu tak ada dia tu. Sayanglah. Itulah opportunity yang saya dapat untuk KK13. Benefitnya kat situ lah. So itulah salah dan KPM lah kot. MHS 2025-2026 masuk KPM presiden. Saya tak adalah expect untuk kita nak jadikan KK13 ni 100% cantik terus, tak. Tapi kita daripada awal kita progress lah, kita ada bypass. So keputusan yang saya buat adalah kadang-kadang kita fokus perjumpaan pertama. Mungkin semua ada yang tahu kita pun tukar pengetua yang tu. Jadi bila tukar pengetua, okay, kita bincang dengan pengetua yang baru, apa yang kita nak, apa yang kita di mana, okay, saya nak ni sekian, contoh berkaitan dengan lift, berkaitan dengan kowing, berkaitan dengan bumbu dan sebagainya, dibagi dan dirita dalam masa sebaik mungkin. So semua keputusan tu buat pada awalnya, dan alhamdulillah sekarang tengah progress lah yang kita bincangkan sekarang. So itulah beberapa keputusan lah yang saya kat sini. Okay, seterusnya saya soalan. Jadi sebab yang jadi ketua kan, ketua macam mahasiswa lah, speaker lah. Jadi kan, sebagai seorang ketua lah, apa satu tips yang Dennis nak sangat bagi tahu dekat semua orang ada lebih kurang? Okay, satu tips ni saya dengar daripada ayah saya sendirilah. Sebab dia pun bukan presiden dan sebagainya. So tips yang dia dapat dan dia ajar saya, first kali adalah belajar untuk mendengar. Belajar untuk mendengar. Sebabnya kita tutup mulut, kita dengar apa isu sebenarnya kat politik. Contoh isu 13, isu college. So bila kita tahu, kita letak diri kita dekat tempat orang. Kalau kita hadap benda tu, contoh kita naik bas, okay, kita tak ada kabin dengan panasnya, dengan tunggu bas lambat, kita letak diri kita as diorang students. So bila once kita letak, okay, kita dah letak diri kita, apa yang perasaan diorang tunggu bas. Kalau ikutkan shuttle bus kat dalam UM touch ni tak 7.30, tapi 8 baru sampai. So orang dah bangun awal, semua dah perlambat. So kita letak diri kita. So once kita faham apa keadaan diorang, apa yang diorang rasa sendiri, kat situlah kita akan, okay, ini perlu diselesaikan. Benda ni kita kena mendengar apa isu-isu yang berlaku. Macam itulah. So dua ni lah kiranya mendengar dan letakkan apa yang kita tak pakai diorang. So baru kita faham, oh ini isu sebenarnya, ini sepatutnya kita kena buat, ni patutnya kita rasa. So once kita dah tahu, kita boleh apa, sebab kita ada authority. Kita ada authority untuk kita nak selesaikan masalah-masalah di kolej-kolej kita lah. So kalau kita tak selesaikan, kenapa kita pegang jawatan ni? Kita pegang jawatan ni untuk menyelesaikan dan untuk membuat satu differentiate kita punya kolej lah. Itu. Okay, jadi kita boleh tanya banyak soalan. Jadi sebelum kita mengakhiri podcast kita kan, jadi saya nak tanya satu soalan yang last sekali. Boleh soalan ni. Okay, manakah sekarang dah saya kelima, nanti tak lama dah nak intern lah, nak FYP dan sebagainya lah. Okay, jadi saya tanya, ya Allah, apa satu vision, maksudnya harapan ya untuk masa akan datang, apa yang nak jadi ataupun apa target yang nak untuk diri sendiri? Untuk diri sendiri lah. Okay. Kalau ikutkan target saya ni, dia bukanlah satu benda yang terlalu besar pun. Cumanya apa yang saya nak capai dekat dalam diri saya ni,
adalah first kali sebab saya memang fokus on savings. Saya fokus on financial lah. Saya memang fokus on financial. So mungkin setiap tahun saya letakkan nanti 5 tahun saya pakai saving saya sepatutnya banyak-banyak lagi. Saya ada fokus untuk saving lah. Itu paling utama lah. Savings utama, and then pencapaian dari segi kejayaan lah. Contoh saya pun target untuk jadi MC kat luar, MC wedding kan. Macam kan yang tahu kan saya MC wedding kat luar. So saya nak meluaskan lagi. Dia tak adalah terlalu cuma target dia awalnya memang dalam UM, sebab dalam UM saya buat free of charge. Once kat luar saya bayar. Kita pun dah portfolio dah besar, kalau lagi kan. Lagi kan. So kat luar kita try untuk bawa diri kita, and then kita nak back to community lah. Sebabnya kita nak, bukan sahaja kita tahu kita ada karakter dan ilmu. Contoh kita ada ilmu protokol, kita ada ilmu masak, kita ada ilmu dan sebagainya. Macam mana kita nak deliverkan ilmu tu ke orang lain? Contoh dalam program pun, kalau kita join program, kita ajar orang, educate dengan benda yang betul. Maksudnya biarkan betul-betul. So once diorang tahu, ini part yang kita buat dan macam ni cara saya belajar dulu. Dan you see, korang buat ni. So kita nak back to community. First kali, apa saya buat, saya nak back to community lah. Sama ada dari segi contoh MC saya, dari segi protokol dan sebagainya. Kemudian dari segi financial, saya nak fokus on financial. And then apa yang saya nak belajar sekarang ni, dia more to investment sebenarnya nak belajar. Sebab saya kan bidang hartanah. Saya bidang hartanah. So bila saya bidang hartanah ni, apa yang saya nak cuba cater adalah saya buat sublet. Sublet ni konsep dia adalah kita sewa rumah. Kita sewa rumah, tapi at the same time kita sewa rumah tu balik. Contohlah saya ada owner sewa kepada saya sewa kepada studio UM. Faham kan? Konsep tu sublet lah. Ada sublet. So sublet tu saya dapat dah sebenarnya dari sekarang. Daripada first year saya dapat. So dari first year saya buat, alhamdulillah sekarang ada 4 unit rumah yang saya buat. So itulah, saya target dah buat 10, tapi tak capai lagi lah. Full doakan lah tak capai kita dah biasa satu tak boleh. Kita buat sikit-sikit lah, So sebab itu dah peksi tegak. Sikit tak buat apa pun ada berapa. Kita tak buat apa, tapi at the same time kita belajar macam mana kita dah dapat duit. So kita buat duit untuk bekerja untuk kita. So itu adalah asal lah, bukan daripada bidang kepimpinan semua lah. Itu apa yang saya buat sekarang. And then at the same time saya nak try untuk, saya doakan lah saya target saya nak beli rumah tahun ni sebenarnya. Target je lah beli. Sekarang ya umur? Saya 23 dah beli rumah. Kita 23 dah buat velo. Tengok kita lagi pakai tetamu ini. InsyaAllah doakanlah kita memang kita lepas kita target apa yang nak capai. So hopefully lah kita dapat apa yang kita nak. Terima kasih banyak atas perhatian yang sangat bermakna. Jadi manakah masih dah mencemuri kita ini, kita ramai masa ni. Dari satu soalan boleh? Kita ada 10 part kan. Saya tertarik dengan waktu Yop jadi starting point jadi MC tu daripada Pasung. Betul. Macam mana Yop punya macam terasa nak keluar daripada comfort zone? Itu memang saya pegang daripada awal lagi. Memang masa time form 4 lagi saya pegang keluar daripada comfort zone tu. Sebab tu saya buat seminar. Saya buat seminar tu sebab orang belajar macam biasa kan. Ada orang takut kan? Orang takut nak depan kamera. Takut boleh ke berjaya semua begini kan. Jadi time tu saya dah try untuk keluar daripada comfort zone dan sebagainya. So kali ni saya cuba lagi untuk keluar daripada zone comfort zone. So macam mana time tu adalah kan masa masuk kita ada grup kan. So ada grup pencarian MC untuk malam kebudayaan. Fikir nak okay, try je lah, nak dapat next lah. Macam tu lah. Lepas tu kita tengok kita tengok kandidat saya kan, kandidat saya buat macam ni cara dia. Kita sebenarnya absorb je daripada cara dia buat. Tengok cara dia buat macam mana. Lepas tu time tu tengok YouTube macam mana MC buat. Sebelum dia share lagi tengok YouTube. Macam ni MC okay. So tengoklah, kita observe macam mana cara orang buat. So kita tiru je balik. Sebab kita boleh tahu setiap daripada kejayaan mesti ada blueprint. So mesti ada blueprint dia. So kita follow je balik blueprint apa dia.
Then kita try lah buat time tu. Pun orang yang berjaya buat. Ya, lepas tu dia kata, masa tu dia kata nanti kalau diterima saya akan WhatsApp awak. WhatsApp. So WhatsApp awak terus. Okay, dapat. Itulah, itu first time lah. Okay, jadi MC. Sebab MC dah lah MC informal lah kan. First time lah tu depan 1,500 orang lah. So kita memang, saya dekat memang kita pun tak tahu kita boleh buat benda tu kan. Tahu sekarang dah jadi MC istiadat lah. Sekarang jadi MC UF tu alhamdulillah lah. Lalu orang sampai ke Yunan. Jadi masa dah betul-betul. Jadi kita tamatkanlah kita punya podcast episode kedua ni bersama kita orang moderator Medi dan juga saya Amjad atau Fani. Semua kita ya. Saya Syahna Siap. Terima kasih atas konsep yang sangat bermakna. Jadi kita jumpa lagi dalam Talks from the Palace untuk episode seterusnya. Bye.